Perekaunan Kertas 3 Kerja Khusus Projek sudah bermula. So dalam minggu-minggu ini Cikgu Ye akan upload video untuk mengajar kerja khusus ini. Tapi before start video ini, saya nak bagi tahu murid-murid yang tengok video saya untuk buat kerja khusus, jangan saling jawapan saya saja. Kerana saya punya jawapan dalam video ialah untuk rujuk saja. Kerana you punya cikgu sekolah memang ada dia punya skema sendiri. You yang listen to your cikgu sekolah dulu, kalau ada tak faham, baru rujuk saya punya jawapan. Tapi kalau pun saya punya jawapan dengan you punya cikgu sekolah jawapan ada tak sama punya tempat, you pun boleh komen bawah video ini, kasih saya tahu ataupun kasih orang murid yang lain tengok video saya, boleh nampak you punya komen lah. Tapi pun ada murid yang kesian pun kerana cikgu dia tak ada mengajar dia kerja khusus. So tengok video saya lah, saling saja lah. Nice. Hello everyone, saya ialah Cikgu Ye. So hari ini kita akan sambung tahun 2023 Account Prinsip Perekaunan Kertas 3 Project Part 6. So untuk Part 5 yang belum tengok lagi, belum tengok video saya untuk Part 5, boleh cuma tekan link di sini untuk tengok balik, okay? Part 5 baru boleh sambung Part 6. Ataupun you Part 1 sampai Part 5 belum lagi tengok, you boleh terus tengok dulu baru ikut saya sampai Part 6. Okay, baru boleh lengkap you punya project. Okay, jangan tengok part ini dulu dan then part sana sini sikit macam itu. Nanti you punya project semua ada, maka tak ada maka penuh lah. Okay, so hari ini kita akan sambung part 6 yang kita sampai sini. Kita boleh nambah dalam soalan kertas you ada nambah satu muka surat 4. Kita sudah buat sampai imbangan duga yang F sini. So G ni kita sudah ada punya. Okay, kita sudah ada. So G sudah siap. Lagi hari ini video ini akan ajar H sampai L. Betul. 5 barang ini. Okay, actually yang pelarasan ini ialah kita ada belajar di tingkatan 4. Tingkatan 4 bab X. Yang banyak murid tak suka punya. Kerana yang itu maklumat tambahan dia sangat susah. Yang tahun lepas tingkatan 4 you belajar dulu. Okay, ini dia punya pelarasan dia memang sangat susah. Tapi dalam projek ini dia punya pelarasan senang sangat. Kerana saya ajar lah, mesti senang lah. Okay. So dalam projek ini kita nak buat pelarasan dulu. So apa itu pelarasan? Kalau you masih ingat, dalam tingkatan 4, you belajar ada itu APUR, Akaun Perdagangan dan Untung Rugi. Dia bawa dia ada satu maklumat tambahan. And then dalam maklumat tambahan, dia ada susun nilai, apa belanja prabayar, belanja belum bayar, semua tu. Okay, kita hari ini nak buat ini. So, kita nak ikut dia punya instruction. Okay, dia ada kasih instruction. Nak buat apa-apa pelarasan. So, dalam muka surat 3, boleh nampak tak muka surat 3 number 2 sini dia ada bagi tahu maklumat pelarasan berikut perlu diambil kira. Tengok tak, dia sudah kasih pelarasan you. Okay, dia sudah kasih pelarasan. So kita ikut saja. So macam mana buat pelarasan? So before you buat pelarasan, you nak buka table macam ini. Senarai pelarasan pada tarik imbangan duga. Nampak tak table ini? Bill, pelarasan, pengiraan, debit, credit. Okay, ada total 5 kolom sini. You nak buka. And then baru kita boleh start buat. Okay, bermula buat. So, yang first kali, dia adalah membuat penilaian inventory AQ. Inventory AQ ini, semua orang sudah ada punya. Saya lupa dalam part 2 atau part 3, kita sudah dapat inventory AQ. Okay, so saya bawa you untuk cari you punya inventory AQ. Sama dalam you punya kotak soalan, you buka muka surat 32. Muka surat 32. Nampak tak? Saya ada penilaian inventory AQ. Yang saya punya ialah 3,000. So yang you punya berapa, you letak sini dalam saja. Yang warna hitam, okay, perkataan warna hitam boleh salin.
Yang warna merah yang semua orang ada beza punya. Okay, tak akan sama punya. So you nak tukar you sendiri punya. So sini saya dapat 3,000. So saya tulis 3,000 lah. Yang ini sangat senang. So pelarasan siap yang first punya. Okay, so dalam pelarasan ini ada berapa pelarasan? Kita tengok balik ya. Okay, tengok. Okay, so total ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 2 belanja belum bayar. So total ada 7. Sekarang saya buat 1 mah. So lagi tinggal 6 saja. Sangat cepat kan? Ya. So teruskan B. Dia cakap aset bukan semasa disusun nilaikan mengikut kaedah garis lurus dengan kadar bersesuaian. Okay. So maksudnya dia cakap semua aset bukan semasa. Okay. Ada susun nilai. Susun nilai maksudnya dalam Inggeris depreciation. Maksudnya satu barang, okay, satu kereta, you beli 50,000 and then beberapa tahun lepas dia akan drop dia punya value. So value drop ini kita suruh dia susun nilai. Ya, you ada belajar dalam tingkatan 4 dia susun nilai. Tapi aset bukan semasa dalam projek kita hanya satu aset bukan semasa saja. Iaitu ialah lengkapan. Semua murid sama, lengkapan sahaja. So hari ini kita akan buat susun nilai yang ikut itu dia punya percentage. Percentage yang you set sendiri, you set suka hati you. Normally percentage saya ada dengar guru sekolah cakap dia punya percentage dalam 10% hingga 20%. Okay, tapi saya hari ini saya guna 2%. Kenapa? Kerana saya tak payah pasap saya punya projek mah. Saya ajar saja mah. Saya untuk mengelakkan semua murid salin saya punya jawapan, saya letak yang amount yang kecil punya. Tapi yang you boleh ikut sekolah you punya. Cikgu cakap dia nak berapa persen. So normally ada cikgu sekolah cakap 10% hingga 20% lah. Tapi saya letak 2. Yang paling penting itu ialah you nak guna you punya lengkapan. Okay, kita tengok dulu. Okay, lengkapan ini dia cakap, okay, dia nak susun nilai kan. And then itu percentage, itu peratus untuk susun nilai yang set sendiri. Tapi dia punya lengkapan punya cost nak ikut mana? Kenapa 63 lengkapan dia? You nak tengok balik you punya imbangan juga. Imbangan juga ada show you itu lengkapan, harga lengkapan. Lengkapan mana sini? Semua orang sama punya. 63. And then you cuba guna lengkapan 63,000 darab percentage yang you set. Okay? Lagi nak darab 1/12. Kenapa? Kerana susun nilai 2% ini adalah untuk setahun. Tapi kita buat projek ini untuk sebulan saja, ialah bulan Jun ini. Okay, sekarang bulan Jun. So kita nak lagi darab 1/12. Cari yang betul-betul sebulan susun nilai berapa. Bukan yang setahun. Dia nak sebulan saja. Kerana kita buat 1 bulan saja kan ini projek. So kita nak cari yang bulan ini berapa. So mesti darab 1/12. And then you punya jawapan, okay, pasti dia punya jawapan dalam whole number. Maksudnya tak mau nak ada decimal punya. So you boleh cuba tengok darab berapa persen boleh dapat jawapan tak ada decimal. Tak ada perpuluhan lah, tak ada perpuluhan. Bukan dalam number perpuluhan. So you boleh cuba darab. Okay? So kalau ada perpuluhan, okay, you boleh jadi dia whole number, kasih dia jadi whole number saja. Okay? So yang itu percentage yang set sendiri, so saya kasih warna merah lah. Semua orang tak sama. So yang cari punya jawapan pun akan tak sama. Okay. So lepas you dapat you punya susun nilai lengkapan, you nak debit apa, kredit apa? You nak debit susun nilai lengkapan. Susun nilai lengkapan ialah belanja. So kita nak debit susun nilai lengkapan 105. And then kredit susut nilai terkumpul lengkapan. Ada lagi terkumpul. Terkumpul maksudnya you tahun ini susahnya berapa, and then tahun lepas susahnya berapa, and then semua total up. Okay, kumpul. So yang lengkapan ini ialah baru punya lengkapan. So dia baru first time susun nilai. Okay, first time susun nilai. So dapat 105. So
yang conclusion dia ialah debit susunnya lengkapan, kredit susunnya terkumpul lengkapan. Okay, so lepas ini kita boleh sambungkan C. C apa tu? Okay, yang ini betul-betul sangat sangat senang. Tapi saya yang record ini ialah kali kedua saya buat record ini. Kenapa? Saya buat salah ini. So saya buat satu video recording yang macam ini project kan. Saya nak ambil masa setengah jam. Tapi tadi saya buat salah, so saya lagi nak ambil record again. So tak apa. Untuk murid-murid saya boleh buat, okay, yang buat semula lah. So dalam C ni dia cakap perniagaan mendapat tambahan kas. Okay, tambahan kas daripada Kelab dan Persatuan bagi bulan Ogos 2023. Bayaran pendahuluan 10% telah diterima. Yang ini, you nak tengok balik lampiran C. Tengok lampiran C. Okay, muka surat 15. Tengok balik 15 ini. You boleh nampak dalam tarikh 8, you ada buat tambahan kas. Masih ingat kan tambahan kas ini sangat impression kan? Kerana hanya satu tambahan kas saja special order. Yang dalam yang daripada sebuah sekolah SMK, saya punya Cocomelon lah. Okay, so dia nak you buat apa dalam peralasan ini? Dia nak you buat berapa ringgit you sudah dapat yang 10% itu. Okay, you cuba fikir dalam dulu kita buat buku tunai, kita ada dapat yang 10 ringgit berapa kan? Saya punya 800 ringgit kan. Tapi untuk yang wang yang diterima ini, yang untuk Ogos punya, bukan bulan ini Julai. So pelarasan ini dia nak kita buat ialah dia nak kasih tahu you ada lebih terima dalam jualan. Kerana you belum lagi sampai bulan Ogos, dalam bulan Julai you sudah dapat duit dari bulan Ogos punya jualan. So kita suruh ini ialah jualan belum terperoleh. You terlebih terima. You lebih terima 800. So yang dulu kita sudah buat dalam jualan. So sekarang nak tolak keluar. So you nak debit jualan, kredit jualan belum terperoleh. Ialah kita punya liability. You lebih terima duit daripada ABT saya. So yang jualan ini macam mana saya buat 231600 dolar 800. Yang kita ikut balis imbangan juga jualan kita. Saya punya jualan lah, okay. So jualan ini you nak tolak keluar 800 kerana bukan untuk bulan ini. So itu you tolak keluar dapat 230800. Tapi dalam sistem catatan bergu kita buat debit account jualan, kredit jualan belum terperoleh. Okay. So you ikut yang you punya nombor sini saja. Yang lain semua boleh salin untuk perkataan yang warna hitam. Okay, so after this kita boleh sambungkan pelarasan yang keempat. Okay, sudah sampai sini ya. Okay, pelarasan yang keempat ialah kasih satu item kesilapan ketinggalan. So yang untuk ini, actually soalan sudah kasih tahu kesilapan ketinggalan itu apa. Okay, yang kesilapan yang kita ada belajar dalam tingkatan 4 bab 9 lah. Okay, so kita boleh tengok muka surat 2. Masih ingat tak? Kita ada pinjaman daripada pekongsi A 15,000. And then dia ada cakap tempoh bayaran balik pinjaman ini dan faedah adalah selama 24 bulan. So you guna masa 24 bulan untuk menjelaskan you punya pinjaman. Ada kan? Sini ada cakapan. So tahun ini you pernah buat bayaran balik pinjaman tak? Tak pernah lagi kan? Belum buat lagi kan? So sekarang yang ini ialah kesilapan ketinggalan. You sudah lupa buat. And then you sekarang nak buat pelarasan balik. So untuk bayaran balik pinjaman kita boleh salin sini. Tapi pinjaman A yang you punya pinjaman A siapa you tukar saja nama. And then semua orang akan dapat 625. Macam mana kita cari 625? Tengok, saya buat anjuran pinjaman. Okay, saya buat pinjaman balik. Total saya pinjam ialah RM15 daripada pekongsi A. And then kita divide. Bahagikan 24 bulan. Cari sebulan berapa. Oh, saya bayar balik sebulan ada 625. So, untuk ini sistem catatan bergu dia akan debit pinjaman Y. Debit. Pinjaman Y debit maksudnya dia sudah tolak. Okay. Sudah bayar masuk tolak. And then credit bank.
Kerana kita bayar dengan bank punya, pinjaman bank. So kita bayar dengan pinjaman, kita bayar dengan bank. So bank akan kurang 625. So yang ini semua orang sama kerana you pinjam punya barang pun sama, 15,000. Pinjam punya duit. Okay, so ini actually pun senang sangat. And then you siap sini, kita teruskan. Boleh buat satu item belanja prabayar. Ini juga sudah ada bagi dalam soalan. So, untuk belanja prabayar, kita boleh tengok balik lampiran C dalam muka surat 19. Kita tengok tarik 14 ini. You ada membayar insurans perniagaan 6 bulan kan? Nampak tak? 6 bulan. So, you bayar 6 bulan punya insurans. Tapi untuk bulan ini, bulan Julai, 1 bulan saja. Tapi you sudah bayar 6 bulan. You lebih bayar 5 bulan. So, yang dulu saya ada bagi itu calculation di sini. Saya sebulan 300. You tengok you punya sebulan berapa. And then baru dalam 6 bulan dapat 1,800 saya sudah bayar. Tapi dalam 1,800 ada 5 bulan sudah lebih bayar. Kita nak cari lebih berapa. So, saya guna 1,800 darab 5/6. Cari 5 bulan ada berapa. Oh, ada 1,500. Ataupun saya boleh cuba tengok guna 300 darab 5 saja. So, 1,500 lah. So, yang prabayar saya 5 bulan ini, amount dia ialah 1,500. So, saya nak buat debit insurans prabayar 1,500, kredit insurans 1,500. Tapi yang number tu yang ikut you punya number. Okay, siap, senang. So kita tengok lagi ada apa. Okay, kita ada lagi pelarasan. 2 item belanja belum bayar. So 2 item ini juga sudah ada kasih tahu punya dalam soalan. Masih ingat tadi punya faedah tak? You ada buat pinjaman daripada pekongsi A, lagi you nak bayaran balik dan faedah. So faedah atas pinjaman pekongsi A ialah kita punya belanja. Tapi kita masih belum buat lagi. So sekarang kita nak kira berapa belanja untuk faedah atas pinjaman pekongsi A. Tapi dalam soalan dia ada kasih faedah berapa persen. Kita boleh nampak ikatan perkongsian sini, dia ada kasih faedah atas pinjaman dibayar 6% setahun. So, untuk semua orang akan sama, tapi itu nama perkongsi A tak sama, you buat tukar. Macam mana kira belanja untuk faedah atas pinjaman belum bayar? 15,000 yang you pinjam, darab 6% yang dia kasih. Ini untuk setahun, tapi you nak cari sebulan punya berapa. So, you nak lagi darab 1/12. So, boleh dapat RM75 you belum bayar. So, nak buat dalam sistem catatan buku, kita akan debit faedah atas pinjaman Y 75. Yang ini ialah belanja kita. So, kredit faedah atas pinjaman Y belum bayar. Yang ini ialah liability kita 75. Senang. Siap. Macam ini saja. Tapi untuk pelarasan belum bayar dia nak 2. So tadi yang 1. So yang kedua adalah gaji. Ya, betul. Kita tengok balik kita punya profil. Profil yang gaji untuk pekongsi. Jangan tengok pekerja. Pekerja sudah bayar semua. So yang gaji ini untuk Y, pekongsi Y ialah pekongsi A, pekongsi Y ialah pekongsi B saya. Saya masing-masing ialah sebulan 4,000 dengan 2,000. Tapi you tengok muka surat 4,000, 2,000 Tapi you tengok muka surat sini 26. Boleh nampak tak? You punya membayar sebahagian gaji berkongsi. Saya tadi 4,000 dengan 2,000 kan. Saya tulis sinilah Yang you tengok you punya berapa So untuk Y saya hanya bayar untuk 3,000 dalam bulan ini. Untuk Y saya bayar 1,000 sahaja. So you boleh tolak cari lagi belum bayar berapa. Dua saya pun belum bayar 1,000. So ngam-ngam 1,000 dua. So saya boleh tulis perkataan ayat gaji pekongsi Y dan gaji pekongsi Y masih belum bayar sebanyak 1,000. Yang untuk you kalau you punya gaji pekongsi belum bayar 2 tak sama, you boleh tulis masing-masing berapa. Okay, pun boleh. Yang saya ngam-ngam 1,000. So saya terus tulis 1,000 saja. So kita nak buat pelarasan, kita nak cari dia guna 1,000 tolak 3,000 dapat 1,000.
sorry, 4,000 tolak 3,000 dapat 1,000. 2,000 tolak 1,000 dapat 1,000 untuk gaji ye. And then kita akan debit gaji ye. Kita nak tambah gaji kerana sudah kurang bayar kan. And then kredit gaji belum bayar. Gaji belum bayar ialah liability. So dua-dua pun sama, tapi yang nama itu nak tukar you punya sahaja. So senarai pelarasan sini semua sudah siap. Okay, kalau sangat cepat, you boleh pause, okay, you boleh stop video saya, buat dulu baru sambung, tekan sambung, okay. So after this, kita buat jurnal am, okay, kita boleh terus buat jurnal am pelarasan, nampak tak jurnal am sini, okay. So untuk jurnal am, kita tengok besar sikit lah, okay. Jurnal am actually dia lagi senang. Jurnal am dia ikut yang tadi you debit credit saja. So untuk jurnal am dia punya format ialah tarik betul folio debit credit. Nampak tak saya sini ada tulis satu JA2. Dulu kita sudah ada bukan satu jurnal am kan, yang itu JA1. So yang ini ialah JA2 lah. Yang jurnal am yang kedua. So untuk jurnal am kita tengok dia punya tarik. Tarik dia semua yang berakhir punya. Tarik yang berakhir. Kerana kita buat pelarasan dalam tarik yang berakhir. So kita punya tarik pun letak yang tarik berakhir. So after this kita nak ikut saja sini. You saling saja. Susunnya lengkapan debit, kredit susunnya terkumpul lengkapan. Okay, you debit, susun lengkapan, kredit susunnya terkumpul lengkapan. And then 105, 105. And then you nak buat keterangan. Itu soalan ada minta. Keterangan perlu dibuat. So keterangan actually semua orang boleh salin punya lah. Keterangan maksudnya you nak terangkan apa debit ini kredit ini masuk. Oh, merekod susunnya lengkapan. Tapi saya ada buat folio. Actually folio you guys tak payah buat. Tapi saya nak ajar macam mana tengok folio ah. So dalam ledger arm, dalam imbangan duga, you tengok balik imbangan duga sini. Kita boleh ledger arm sampai LA 17 saja. Nampak tak? Tapi saya yang baru, yang dua ini yang baru punya account ledger arm yang susunnya dengan susunnya terkumpul. So tadi LA 17 kan? Yang ini baru punya lagi tambah 18, 19. Actually dia buat macam ini. Okay, sama yang ada baru and then lagi tambah lagi satu. Ada baru satu, lagi tambah satu. Macam ini saja. Okay, so after this kita boleh tengok yang kedua, debit jualan, kredit jualan belum terboleh 800. So debit jualan, kredit jualan belum terboleh 800. Yang kenapa jualan LA 9 bukan tambah lagi satu? Kerana jualan sudah ada, dulu sudah ada kan, yang dalam imbangan juga. So yang kalau ada, you boleh terus salin LA 9. Tapi yang untuk jualan belum terboleh yang baru punya lah. Tadi sudah sampai 19, so sekarang adalah 20. And then record dia punya sentences, merekodkan jualan belum terboleh. Okay. After this, kita lagi buat ada debit pinjaman ye, kredit bank 625. Okay, debit pinjaman ye, kredit bank. So yang bank itu BT1 lah yang dulu sudah buka. And then pinjaman pinjam LA 8. Dulu sudah ada LA 8 pinjaman ye. Nampak tak? Sini. Okay. Ini macam ini dia punya folio. So, membuat bayaran balai pinjaman berkongsi. Lagi ada insurance. Okay, kita tengok insurance. Debit insurance prabayar. Credit insurance. So, yang insurance dia akan debit prabayar. Yang ini baru 21. Insurance yang dulu ada LA 12. Okay, semua ini sangat senang sahaja. So, 500, 1,500 and then record insurance prabayar. Next, faedah atas pinjaman ye. So, yang dua account ini ialah yang baru punya account. So, debit faedah atas pinjaman 75, kredit faedah atas pinjaman ye belum bayar. So, debit, kredit 75. Yang baru 20, 23 LA. So, ini boleh record faedah atas pinjaman ye belum bayar. Okay, so yang last kali adalah kita punya gaji. So, gaji dia ialah debit gaji ye, kredit gaji belum bayar ye. So, debit gaji ye, kredit gaji belum bayar ye. Debit gaji ye, kredit gaji belum bayar ye. 1,000, 1,000. Okay, semua siap jurnal. Senang. Salin yang pelarasan sana and then salin bawah sini. Okay, so after jurnal am, kita nak buat lagi ledger. Tapi semua ledger actually tak susah saja, sangat senang untuk buat ledger. So kita tengok ledger. Ledger sini, okay, dia ada teknik untuk buat ledger pelarasan. Yang tadi ada berkaitan punya account baru nak buat ledger saja. Bukan semua dulu punya account nak buat ledger. Okay, tapi okay, so kita yang tengok yang pertama punya.
susun yang lengkapan dengan susun yang terkumpul lengkapan yang account baru. So untuk account baru, kita boleh terus buka account baru saja. Account susun yang lengkapan. And then ialah LA 18 kan. So kita tulis LA 18. And then tadi dia nak debit 105. So you debit 105. Tapi butil dia tulis yang credit punya account. Tadi you nak credit account susun yang terkumpul lengkapan kan. So sini tulis susun yang terkumpul lengkapan 105. Yang itu ialah LA 19 kan. Terkumpul. So kita tulis LA 19. Tapi you tak payah tulis lah. Folio tak payah saya. Tapi saya dah show you saja. Macam mana buat folio. Okay. And then nak tutup account ini. Terus tutup. Kerana hanya satu barang saja. So tutup bagi HP 105 bagi BB. Sama dengan account susun yang terkumpul lengkapan. You nak credit 105. Betul you tulis yang debit tadi. Account susun yang lengkapan. LA 18. And then tutup bagi HP bagi BB. Siap. Okay. So yang tengok yang kedua. Yang kalau macam kedua ini ada jualan. Jualan dulu sudah ada kan. You mau tengok imbangan juga sana balik. Jualan berapa? Kita dulu ada 231,600. 231,600. 231,600. So kita nak buat bagi BB dulu. You tengok you punya amount sana berapa. Saya punya 231,600. Yang letak kat kredit sini. Bagi BB. Baru start buat yang jurnal am, you debit punya. Oh, debit 800. So, saya letak debit sini 800. And then, butuh tulis jualan belum terboleh yang kredit nanti nak you buat punya 800. Ini LA 20. Selepas buat ini, you boleh tutup account jualan. Guna besar punya kredit 231,600. Tolak 800. Dapat bagi HP baru 230,800. And then total up. Balance. Bagi HP akan pindah ke bagi BB kredit sini. Ini saja. So, ini siap. Yang untuk jualan belum terboleh ialah ledger am yang baru. So, dah ada bagi BB. You terus kredit 800. Bagi HP, tutup bagi BB. Senang. Senang. Lagi kita sambungkan faedah pinjaman Y. So, pinjaman Y dan bank, dua-dua account ni semua sudah buka dulu punya. Before sudah tukarnya. So, sini boleh, sebelum ini sudah buka. Okay, kita boleh tengok sini. Pinjaman Y, dia bagi BB kat kredit. Dia show kat kredit 15,000 kan. Okay, semua orang sama. Yang ni saya tukar warna hitam. 15,000. And then, account pinjaman Y kredit sini bagi BB 15,000. Nampak tak? And then, jurnal am tadi nak you debit 625. So, saya debit 625. And then, tulis bank. And then, tutup besar tolak kecil. Dapat bagi HP 14375. And then, bagi BB. Semua orang sama. So, saya yang warna semua hitam tengok. Semua orang sama. And then, account bank. You nak tengok balik account bank saya berapa. You punya berapa. Saya punya 127,500. So, saya kredit sini juga bagi BB. Ini bank ialah kat debit. So, 127,500. And then, you nak kredit yang tadi sini debit. So, sini akan kredit. And then, cari bank punya bagi HP yang baru. Besar tolak kecil. And then, bagi HP pindah sini bagi BB. Siap. Siap. Cuma tengok. Yang keempat, insurans prabayar. Insurans prabayar yang account baru. So, terus tengok insurans 1,500. And then, tutup. Tapi untuk insurans ada baki BB 1,800. You tengok you punya imbangan juga dulu. Okay, insurans berapa dia? And then letak debit sini baki BB. And then credit insurance prabayar sini tulis. And then 1,500. Nampak tak? And then cari bagi HP baru. Besar tolak kecil dapat 300. And then 300 tutup lah. Pindah ke debit sini 300. Actually dia punya konsep macam ini saja. Macam ini saja. Ada baru punya account terus buat. Kalau yang sebelum ni sudah ada punya account, nak bagi BB dulu, lagi baru buat. Macam ini saja. So, kita lagi ada faedah atas pinjaman. Faedah atas pinjaman, yang dua account ni dah ada punya, yang baru punya. So, faedah atas pinjaman Y 75 akan debit. Tulis faedah atas pinjaman belum bayar 75 and then tutup bagi HP, bagi BB. Untuk faedah atas pinjaman Y belum bayar akan kredit. Tulis faedah atas pinjaman Y dalam putih
And then bagi HP, bagi BB tutup. So last sekali ada kita punya gaji. So gaji Y dia ada sudah buka sebelum ini gaji Y saya punya 3,000 dalam imbangan juga. So gaji Y saya bagi BB 3,000. You punya berapa? You ikut you punya. Lagi Jurnal Am dia akan debit gaji Y 1,000. So debit gaji Y lah 1,000. Yang semua itu LA sini you tengok sendiri ya. Oke, saya ada kasih you punya, saya kasih screen sini you boleh tengok, saya tak akan expand lagi. Semua sangat senang. So tutup bagi HP, bagi BB. Untuk gaji Y belum bayar, yang kredit 1,000 and then tutup bagi HP, bagi BB. Yang ini baru punya account. Oke? Oh, sorry sini. Sama dengan gaji yang berkongsi B, saya punya gaji Y. Saya punya 1,000 bagi BB, dia salin daripada imbangan juga sini 1,000. You punya berapa? You tengok you punya. And then 1,000. Then lagi debit gaji belum bayar 1,000. Yang tengok Jurnal Am sini. Debit. And then tutup bagi HP 2,000. Bagi HP bagi BB tutup. For gaji Y belum bayar baru punya kredit sini 1,000. And then tutup bagi HP bagi BB. So semua ledger berlarasan sudah siap. Senang kan? Kalau siap, boleh buat account kawalan. Account kawalan dalam soalan ini, okay, kita tengok balik account kawalan. Dia dalam soalan dia ada kasih tahu ini step. Dalam account kawalan, kita hanya satu account kawalan belum bayar saja. Normally kita dalam tingkatan 4 ada belajar account kawalan belum terima juga. Tapi dalam projek tahun ini tak ada account kawalan belum terima. Memang tak ada APT. Tengok, actually project ini sangat senang. Kawalan belum terima pun tak ada. So untuk kawalan belum bayar macam mana buat? Oke, kita tengok sini. Kita nak tengok you tadi yang sebelum ini you buka punya jurnal belian dengan jurnal pulangan belian. Oke, tengok balik dalam part 3 atau part 4 kita buat buku catatan pertama punya. So untuk jurnal belian, kita tengok nampak tak? You buka account kawalan belum bayar. Yang ini ialah baru punya ledger am LA 26. Saya punya total ada 26 ledger am. So yang ini LA 26. Maksudnya account kawalan ialah gabungkan semua ABB. Kita dalam soalan projek ini ada 2 ABB kan. So kawalan fungsi kawalan belum bayar ialah untuk ABB semua gabungkan. Jadi satu account belum bayar. Dia tambah banyak orang account belum bayar. Oke, so untuk jurnal belian ini kita boleh nampak jumlah dia berapa. Yang jumlah ini you letak kat account kawalan belum bayar kredit. Tulis belian. Oke, terus tulis jumlah dia. Tak payah tulis tarik step by step macam ini, tak payah. Jumlah dia. Lagi, you tengok jurnal pulangan belian 1. Tengok folio saya tulis JB1. JB1 ialah jurnal belian 1. And then JB PB, you letak kat debit. Pulangan belian akan kurangkan ABB, so akan debit. So, total dia 2,000, you tulis 2,000. JPB 1. And then macam mana saya dapat bank ini? Ialah you tengok balik you punya buku tunai. Credit side sini. Credit side you nampak ada hanya 2 orang ABB punya nama lah. Tengok yang ABB saja cukup. Dalam tarikh 26 dengan tarikh 31. So 2 amount ini tambah. Ialah you total berapa you sudah bayar balik. You sudah jelas berapa amount untuk ABB. So tambah kita akan dapat 23,000. You punya you ikut you sendiri. So letak 3 barang ini kita boleh terus tutup account kawalan belum bayar. Ini 11400 tolak 2,000 dengan 23,000. Dapat bagi HP 89,000. And then tutup bagi BB. Macam ini ialah kita punya account kawalan belum bayar. So semua siap. Semua siap. Kalau siap sampai sini, you boleh terus buat imbangan juga terselaras untuk imbang lah. Tengok tak? Kalau you ada follow saya step by step, mesti imbang dia. Yang imbangan juga terselaras, actually dia saling balik semua imbangan juga yang sebelum ini you buka punya. Semua saling. Tapi yang untuk ABB tadi ada LB1, LB2 kan sebelum ini dia punya imbangan juga.
Sudah sampai sini, you punya ABB jadi account kawalan belum bayar tadi. Yang last kali LA 26. So, you ambil amount yang baki BB. Dia kat kredit sini kan. So, letak kredit juga. 89.000. Tengok tak? Nampak tak? So, yang untuk yang lain, ada apa nak? Tukar. Nah, tukar, tadi ada buat pelarasan punya ledger. Okay, macam ini. Kalau yang susun nilai yang semua ini ialah yang baru punya kan. Okay, you ikut sajalah. Susun yang lengkapan 105 kat debit. So, tadi kita sampai buat 17 mah yang dulu punya imbalan juga. So, sini akan buat juga tab sini lengkapan 105. LA 18. Yang susun yang terkumpul kat kredit LA 19. And then lagi after susun yang dapat jualan kan. Okay, jualan yang dulu sudah ada kan. Dulu yang dia punya amaya 2311600. Yang baru sekarang dapat yang baru punya bagi di 230800. Kita tukar saja. Tukar. Maksudnya yang ada account baru, you terus tambah sini, you add sini bawah. Kalau yang tukar ada buat pembetulan ataupun ada buat pelarasan punya account tapi dulu sudah ada punya, you terus change dia punya amount. Okay, you tukar dia punya amount kepada yang baru punya. Yang lain yang macam ini semua ini tak ada tukar punya, you saling balik yang tadi imbalan juga sana punya amount. Saling balik. Yang ini macam ini senang saja. So, yang ini jualan. Kita boleh dapat jualan. Belum terboleh. Kat kredit 800. Saya punya lah. You salin you punya. Okay. Kat kredit. And then insurance prabayar. Kat debit 1,500. And then insurance 300. So, untuk insurance prabayar akan yang baru punya. So, tambah bawah sini. And then insurance tadi sana 300. Tukar sini. Insurance nak tukar. And then you punya faedah atas pinjaman yang dua baru punya, satu kat debit 75, satu tak kredit belum bayar 75. So debit kredit. Untuk gaji Y debit tukar 4,000. So gaji Y tukar 4,000. And then gaji belum bayar Y kat kredit yang baru punya 1,000. So pun sini kat kredit 1,000. And then gaji Y dekat debit 2,000. So yang sini tukar 2,000. You ikut you punya. And then gaji Y belum bayar kat kredit 1,000. So buka yang baru 1,000 kat kredit. Lagi yang satu kawalan lah. Kawalan 89,000 kat kredit. So semua ini ialah imbangan juga terselaras. And then total up. So boleh imbang. Yeah, macam ini. Kalau you punya imbang juga terselaras imbang, baru boleh buat step yang berikutnya. So, actually dia punya step sangat senang. Tapi dia punya ledger memang sangat susah lah. Kerana dia panjang. Dia nampaknya nak buat, nampaknya nak tulis. Tapi actually ikut saya punya video belajar. Project ini memang boleh imbang, memang boleh score full marks punya. Okay. So, untuk video ini, kalau ada tolong you cuma subscribe saya dengan tekan bell dalam YouTube channel saya. Bila saya upload video, you boleh dapat notification. Kalau video saya baik, you boleh share dengan tekan like. Kasih you punya murid-murid atau kawan-kawan tengok video saya untuk belajar project lah. Okay. So, hari ini video ini akan sampai sini. See you in the next video. Okay? Bye-bye.